Saudara, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. 我们一同来祷告。 Tuhan Bapa di surga, kami bersama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh rindu kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memahami firman Tuhan. Kami sudah memuji-Mu ya Tuhan, dan pada saat ini kami sungguh rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sehingga setiap kami yang hadir di dalam ruangan ini, kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kami bisa memahami isi hati Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami sadar Tuhan, kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, kami membutuhkan firman Tuhan bagi setiap kami. Sehingga jalan-jalan kami, langkah-langkah kami adalah langkah-langkah yang sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan Tuhan, pakai hamba-Mu yang berbicara maupun juga hamba-Mu yang menerjemahkan, sehingga setiap kami diberkati dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. 弟兄姐妹，大家平安。 Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Walk out your salvation with fear and trembling. 今天早上我们要学习上帝的话语，主题就是要当恐惧战惊，做出你们得救的工作。 Kita akan belajar satu firman Tuhan dengan tema kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 我们就是要以当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。 Dan kita akan bersama-sama belajar dari satu firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. 我们会从腓立比书第2章第12节来学习。 Saya akan bacakan pertama di dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 这样看来，我亲爱的弟兄，你们即是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战惊，做成你们得救的功夫。 Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. 每天读经、默想圣经、活出圣经上帝的话语的人有福了。 Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， ada seorang seniman yang terkenal yang bernama Paul Gustav Dor. 有一位艺术家名字叫 Gustav Dor， Dia adalah seorang seniman, seorang pelukis yang handal. 他是一位很了不起、很厉害的艺术家、画画家。 Pada saat dia berjalan-jalan di Eropa, dia kehilangan pasportnya. 当他在欧洲旅游的时候，他丢失了他的护照 Dan kemudian dia datang ke sebuah perbatasan untuk dia pergi ke sebuah wilayah yang lain. 然后他就经过了边境，然后要到其他的地方 Namun dia tidak diizinkan oleh penjaga perbatasan itu karena dia tidak mempunyai paspor. 但是这个官员在边境的官员不允许他过境，因为他没有护照 Paul Gustav Dor mengaku bahwa saya adalah seorang seniman. 然后这个Paul Gustav Dor 他就承认，他说我就是一位艺术家， Saya ingin menyeberang, tapi saya kehilangan paspor. 我想要过边境，但是我的护照丢失了 Penjaga perbatasan tidak percaya. 这个边境的官员不相信他 Penjaga itu mengatakan ada banyak orang seperti Anda. 这个官员说有很多人就像你一样 Ingin pergi ke perbatasan tetapi nggak mempunyai paspor. 他们想要过边境，但是没有护照 Akhirnya si Paul Gustav Dor ini berkata kepada penjaga tersebut, 然后这个Paul Gustav Dor 他对这个官员说 saya jujur, saya mengatakan bahwa saya adalah seniman yang terkenal. 我很坦诚，我很虔诚说，我就是着名的艺术家 Akhirnya penjaga itu memberikan pensil dan kertas untuk mengetes Paul Gustav Dor ini. 然后这个官员就给他一个笔、一张纸，给了这个 Gustav Dor， Dan ternyata dalam waktu singkat Paul Gustav Dor bisa melukis lukisan yang sangat indah. 然后用很短的时间，Paul Gustav Dor 用很短的时间画出了一个很美妙的画画。 Dan di sana penjaga perbatasan mengetahui bahwa Paul Gustav Dor tidak berbohong. 这个官员他知道了 Paul Gustav Dor 没有欺骗， Bahwa dia memang adalah seniman yang terkenal. 他就是一位着名的艺术家。 Saudara, bukankah apa yang menjadi
pelajaran dari kita pada kisah ini adalah kita harus sungguh-sungguh membuktikan apa yang kita akui. 在这一段这个事件上，我们要学习的就是我们要证明我们所说的话。Paul Gustav Dahl mengakui bahwa dia adalah seniman yang terkenal dan dia membuktikannya dengan karyanya itu. Paul Gustav Dahl 他承认他是一位画家，然后他是一位艺术家，然后他就是以他的创作来证明出来。Saudara, seharusnya orang Kristen juga seperti demikian, bukan? 弟兄姐妹，我们基督徒起步也是应该这样吗？ Seharusnya orang Kristen yang mengaku Kristen seharusnya membuktikannya dengan kehidupannya. 承认基督徒的人必须要以他的生命来证明出来。 Oleh karena itu pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita. 所以这个问题对我们来说是一个很重要的问题。 Kita bisa mengaku sebagai orang Kristen, kita bisa berkata bahwa kita sudah diselamatkan, tapi pertanyaannya adalah apakah hidup kita benar-benar membuktikan apa yang kita akui. 我们可以承认我们是基督徒，我们也可以说我们已经得救了，但是问题是我们是不是真正可以证明出来我们所承认的？ Ada banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen, tapi ternyata kehidupannya tidak mencerminkan sebagai orang Kristen yang sejati. 有很多人承认他是基督徒，但是他的生命没有证明他是真正的基督徒。 Saudara, inilah yang Paulus lihat juga di dalam jemaat Filipi. 这个就是保罗所看见在腓立比的信徒的。 Jemaat Filipi mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. 腓立比的信徒，他们承认他们是信主的人，他们是基督跟随基督的人。 Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak mencerminkan hidup yang sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. 但是他们每天的生活方式没有证明说他们是真正的基督徒。 Mereka berselisih satu dengan yang lain. 他们以别人起了正直， Mereka mementingkan diri sendiri satu dengan yang lain. 他们以别人他们自私，想要得到利益， Mereka dipenuhi dengan kesombongan 他们充满了骄傲的心， dan bahkan terjadi pertengkaran di antara jemaat di Filipi. 甚至在腓立比当中，在信徒们当中起了争执。 Oleh karena itu di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-11, 所以在腓立比书第2章第6节到第11节说， Paulus menekankan bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus seperti Tuhan. 保罗对他们说：“你就是跟随基督的人，跟随上帝的人，你的样式必须要跟上帝一样。 Engkau harus seperti Tuhan Yesus yang rendah hati, yang taat, yang rela mengosongkan dirinya. 你必须像耶稣一样谦卑顺服，愿意掏空自己。” Paulus menegur jemaat di Filipi karena Paulus sadar bahwa jemaat Filipi tidak menunjukkan hidup seorang Kristen yang sejati. 保罗制止了腓立比的信徒，因为腓立比的信徒没有把基督的样式活出来。 Dan ayat yang ke-12 yang kita baca tadi, 然后第12节我们刚刚读的经文， ini adalah teguran Paulus kepada jemaat di Filipi. 这个就是保罗对腓立比信徒们的指责， Agar jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. 就是要当恐惧战惊的完成他们的得救的事工。 Dengan jemaat Filipi melakukan ini, maka mereka bisa membuktikan dirinya bahwa mereka adalah orang Kristen yang sejati. 如果腓立比的信徒们他们可以证明出来，就是证明了他们就是活出救恩的信徒。 Saudara, kondisi di dalam jemaat Filipi saya rasa sama dengan kondisi di gereja-gereja pada saat ini. 我想在腓立比那个时候的情况跟现在教会的情况差不多一样。 Ada satu istilah yang namanya Kristen KTP, Bapak Ibu Saudara. 有一个名词叫做身份证的基督徒， Artinya KTP-nya Kristen, tetapi hidupnya nggak Kristen. 意思说他的身份证写着是基督徒，但是他的生命、他的生活没有表达基督徒。 Di KTP jelas terlihat Kristen Protestan begitu ya, tapi kehidupannya nggak menunjukkan Kristen begitu. 在他的身份证上写着他是基督徒，宗教是基督徒，但是他的生命不是基督徒。 Itulah Kristen KTP. 那个就是所谓的身份证的基督徒。 Ada juga istilah yang lain, 还有其他的这个称呼 Kristen kapal selam misalnya. Kristen kapal selam. 就是潜伏艇的基督徒。 Kenapa disebut sebagai Kristen kapal selam? 为什么叫做这个潜艇的基督徒？ Karena kekristenan ini selalu tenggelam, 因为这个潜艇常常沉下去， nggak pernah ke gereja. 从来没有去过教会， Muncul ke permukaannya, 然后就是会浮起来， muncul ibadahnya, 啊， muncul ibadah, 他敬拜的时候出现，
hanya pada saat-saat tertentu saja. 只是在某个特定的时间 Pada saat Paskah, pada saat Natal, datang orang-orang seperti ini. 在复活节的时候，在圣诞节的时候，这样子的人就会出现。 Tapi di hari-hari yang lain gak pernah datang ke gereja. 但是在普通的日子，从来没有去过教会。 Pas Paskah, Natal, HUT gereja baru datang. 复活节或是教会的这个周年庆的时候才来。 Inilah Kristen kapal selam. 这个就是潜艇的基督徒。 Saudara, kita berada di kondisi yang seperti apa? 弟兄姐妹，我们在什么样的情况之下？ Ada banyak orang Kristen seperti Kristen KTP, seperti Kristen kapal selam. 有很多人都好像这个身份证的基督徒，很多人像这个潜艇的基督徒。 Orang-orang seperti ini hidupnya bukannya berbeda dengan dunia, tapi hidupnya sama dengan dunia. 这样的人的生活，他们的生命跟世界上是一样的。 Orang-orang yang tidak percaya Tuhan menipu. 不信主的人，他们欺骗。 Orang Kristen ikut-ikutan menipu juga. 基督徒他也是跟随去欺骗人。 Orang-orang yang tidak percaya memanipulasi uang. 不信主的人，他做了这个假账。 Orang-orang Kristen ikut-ikutan juga memanipulasi uang. 基督徒也是跟着他们去做假账。 Orang-orang non-Kristen suka ngegosip. 非基督徒、非信主的人，他们很喜欢说闲言闲语。 Orang Kristen ikut-ikutan juga suka ngegosip. 基督徒也是跟着他们很喜欢说闲言闲语。 Ada orang tua yang selalu memikirkan kekayaan, memikirkan uang. 有很多人、很多家长们，他们想到的都是这个财富、财产。 Sampai akhirnya dia punya anak, dia pengen punya menantu yang kaya. 甚至他想要他的女儿，他想要他的女儿的这个丈夫，就是他的女婿，要很有钱、很富有。 Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. 他的目的就是为了要得到很多的财富。 Oleh karena itu ketika ada anak yang datang ke rumah membawa pacarnya, 所以当他的女儿邀请了他的男朋友到家的时候， orang tua yang seperti ini ketika bertanya kepada pacarnya, kira-kira pertanyaan apa yang diajukan pertama kali? 当父母的问女儿的男朋友的问题的时候，到底问了什么？ Pertanyaannya jelas bukanlah pertanyaan kamu gereja di mana, Nak? 这个很清楚的，他的问题不是问说你在哪里做礼拜， Kamu pelayanan di mana, Nak? 你在哪里服侍， Tapi yang pertama ditanya, 但是第一件他问的， kamu kesini naik mobil apa? 你来这边是坐什么样的车？ Kamu usahanya bagaimana? Sebesar apa? 你事业是做什么的？ Dan hal-hal yang sebagainya. 还有等等。 Bahkan kalaupun dia bukan beragama Kristen, 甚至如果他不是基督教， tetap diterima. Tetap diterima. 还是会接受他， Karena dia kaya raya. 是因为他很有钱、很富有。 Saudara, orang non-Kristen melakukan ini. 非信主的人做了这样的话， Apakah orang Kristen juga sama melakukan hal yang ini? 基督徒是不是也要做这样的事情吗？ Jikalau sama, maka apa bedanya kita dengan dunia ini? 如果还是一样做这样的事情，那我们跟世界有什么不同？ Apa bedanya orang Kristen dengan orang non-Kristen, Bapak Ibu Saudara? 信主的人跟非信主的人到底有什么区别？ Kalau tidak ada bedanya, maka itu sama saja kita itu seperti Kristen KTP. 如果没有区别，那我们就是好像身份证的基督徒。 Dan inilah yang Paulus tegur kepada jemaat-jemaat di Filipi. 这个就是保罗指责腓立比的信徒。 Bahwa jemaat-jemaat di Filipi menghidupi kekristenannya dengan Kristen KTP. 腓立比的信徒，他们活着就是身份证的基督徒。 Sehingga Paulus menasehatkan kepada jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu. 所以保罗劝勉腓立比的的信徒们要做出他们的救恩。 Paulus ingin jemaat di Filipi sungguh-sungguh membuktikan diri mereka sebagai orang Kristen yang sejati, 保罗想要腓立比的信徒们要证明他们就是真正的基督徒， yaitu dengan mengerjakan keselamatan. 也就是要做出他们的救恩。 Begitupun dengan kita. 我们也是如此。 Kalau kita ingin membuktikan diri kita sebagai orang Kristen yang sejati, 如果我们想要证明我们就是真正的基督徒， maka kita harus mengerjakan keselamatan kita. 那我们必须要做出我们的救恩。 Pertanyaannya adalah, 问题是 bagaimana mengerjakan keselamatan itu? 要如何把这个救恩做出来？ Ini akan kita bahas satu persatu, Bapak Ibu 这 Saudara. 个就是我们会一一的探讨。 Yang pertama, 第一点， mengerjakan keselamatan artinya keselamatan kita harus diwujudkan, bukan dicari. 做出我们的救恩，就是说我们的救恩必须要实现出来，不是去寻找的。 Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, 在腓立比书第2章第12节， firman Tuhan mengatakan,
上帝的话也告诉我们， kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 以恐惧战兢完成我们的救恩的工作。 Paulus bermaksud menulis ayat ini bukan tujuannya untuk kita berusaha yang baik untuk mendapatkan keselamatan. 保罗写这一段经文的目的，就是不是叫我们做了好事才得到救恩， Tetapi Paulus menulis ayat ini tujuannya adalah agar kita yang percaya kita bisa mengekspresikan keselamatan kita. 保罗的目的就是叫我们信主的人要把我们的信仰活出来。 Saudara, kata kerjakan di dalam Filipi 2 ayat 12在腓立比书2章22节的原文里面， dalam bahasa aslinya menggunakan kata katergasomai. 这个原文就是 katergazomai。 Katergasomai ini memiliki arti to perform, to fashion, mewujudkan atau mengekspresikan. 这个的含义意思说，就是要实现出来，要表达出来。 Sehingga ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatan, 当保罗说要把救恩做出来， itu artinya ekspresikan keselamatan itu. 就是要把这个救恩表达出来， Wujudkan keselamatan itu. 要实现这个救恩。 Kalau kamu sudah diselamatkan, tunjukkan buahnya. 如果你已经得救了，要把这个结果彰显出来。 Itulah maksud Paulus di dalam ayat ini. 这个保罗在这个段经文里面的含义， Jadi bukan berbuat baik untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan keselamatan. 所以不是说要做好行为、做好事才可以得到这个救恩， Tapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan, maka kita harus mewujudkan keselamatan itu. 但是是因为我们已经得到了救恩，所以要把这个救恩表达出来。 Mewujudkannya adalah dengan kehidupan kita yang berintegritas, yang mengasihi sesama, yang menolong sesama, dan sebagainya. 就是在我们的日常生活中有正直的生活，要彼此帮助、互相帮助等等。 Inilah mewujudkan keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. 这个就是要把这个救恩实现出来。 Saudara, ada sebuah film yang saya yakin kita mungkin pernah menonton film ini. 弟兄姐妹可能有看过这部电影， Film ini berjudul Flywheel. 这部电影的主题就是飞轮。 Film ini menceritakan tentang seorang yang adalah seorang pengusaha mobil bekas. 这个就说到有一位，他就是卖二手车的人， Dia menjual mobil bekas dengan cara yang sangat curang. 他是以非常狡猾的方式卖二手车。 Dia menipu sana sini untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan mobil bekas itu. 他到处去骗人，想要从这个销售二手车得到很多的利益。 Namun suatu hari, 但是有一天， dia bertobat kepada Tuhan. 他悔改了， Dia mulai berusaha berbisnis dengan jujur. 他很诚心的做生意， Dia tidak lagi menipu sana sini. 他不再到处去骗人。 Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? 但是反而发生了什么事？ Yang terjadi ketika pengusaha ini jujur berintegritas, dia mengalami kerugian. 当这一位销售二手车的人，他很正直、很虔诚的做生意的时候，他面临了损失。 Dia mengalami kerugian, dia mengalami kesulitan ekonomi di awal ketika dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. 当刚开始跟随上帝的时候，他就经历了苦难，经历了很多的损失。 Sekalipun demikian, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. 即使这样，他还是走在上帝的道路上。 Sampai akhirnya dia menjadi viral, menjadi terkenal. 到最后，他在网上很出名， Karena dia adalah pengusaha yang jujur satu-satunya di tempat itu. 是因为在那个地方他是唯一很诚实的人。 Dia menjadi terkenal, dia menjadi viral di media sosial. 在社交媒体上，他变成很有名， Dan dia mendapatkan keuntungan yang banyak. 然后他就得到了很多的利益。 Saudara, film ini menggambarkan apa yang Paulus inginkan bagi setiap kita. 这部电影就描述了保罗想要告诉我们的。 Nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi itu pun juga nasihat kepada setiap kita. 保罗对腓立比的信徒的劝勉也是适用于对我们。 Tuhan mau kita mewujudkan keselamatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. 上帝要我们在我们每天日常生活中要活出我们的救恩。 Dalam berbisnis, dalam bekerja, lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. 在工作上，在事业上，我们要在上帝面前称义。 Mungkin kita akan mengalami kesulitan, kita mungkin akan mengalami kendala, tapi ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, 有可能我们会面对困难，会面临很多的问题，但是我们依然要在上帝里面。 kita percaya ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan bagi kita. 我们相信有上帝的同在，有上帝的祝福蒙在我们身上。 Saudara, ada sebuah kisah menarik di internet yang saya baca.
弟兄姐妹，有一个很有趣的事情，我有读过的。 Kisah ini berbicara mengenai seorang pemuda yang adalah pengurus gereja. 这件事情就说明到有关于有一位年轻人，也就是教会的指示。 Pemuda ini ingin pergi ke gereja, namun sebelum dia pergi ke gereja, dia ingin mampir ke sebuah mall. 这位年轻人他是要到教会，但是在路途当中，他就是会经过一个大卖场。 Saudara, dia ingin mampir ke sebuah mall karena dia melihat ada promo di sebuah toko di mall. 他到大卖场是因为他看到这个大卖场有促销活动。 Promonya adalah promo mengenai power bank. 这个促销就是关于行动电池。 Ada sebuah toko yang memberikan promo, beli 2 power bank harganya 300.000. 有一间店就是促销，买2台的这个行动电池，价格是30万。 Akhirnya pemuda ini ingin membeli power bank itu. 这个年轻人他想要买这个行动电池， Dia datang ke toko itu, dia membeli power bank itu dan membayar 300.000. 他到那个店，他买了2台，然后付了30万的钱。 Dan kemudian setelah membayar, dia mendapatkan 2 power bank, dia kembali ke mobilnya untuk ke gereja. 他付了钱，他就拿到2台的这个行动电池，然后回到车上。 Saudara, ketika berada di mobil, 当他进车的时候， pemuda ini menyadari 他觉悟到 bahwa power bank yang dia ambil 他所拿到的这个行动电池， itu bukan power bank harga promo. 这个电池不是促销的价格的电池， Itu power bank yang harganya lebih di atas harga promo. 这个电池是价格高于促销的这个价格。 2 power bank itu harga aslinya adalah 420.000. 他所拿到的电池价格是应该要是42万的。 Sehingga pemuda ini sadar bahwa dia sudah memberikan 300.000 dan seharusnya nggak seperti demikian. 所以他给了30万，应该不可以是这样。 Disinilah pemuda itu punya pilihan, Bapak Ibu Saudara. 在这个地方，这个年轻人有2种的选择。 Pilihan yang pertama adalah dia kembali ke toko itu dan memberikan lebihnya untuk dikasih kepada kasir itu. 第一种选择，他就是回到卖场，然后再付了这个差价。 Atau pilihan kedua, dia pergi ke gereja seperti tidak terjadi apa-apa. 第二个选择，他就直接到教会，好像什么事情也没有发生。 Dan di dalam mobil dia bernyanyi berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. 在车上，他可以唱诗说，这个就是上帝的祝福。 Saudara, apa yang pemuda ini lakukan? 这个年轻人做了什么？ Dia sadar bahwa dia harus kembali ke toko dan akhirnya dia kembali ke toko di mall itu. 他觉悟，他就知道他应该要回到这个大卖场，然后他也是回到了大卖场。 Dia berkata kepada kasir bahwa dia ingin membayar kekurangannya. 他对这个收银台的人员说，他想要付这个差价。 Dia mengatakan kepada kasir bahwa yang kamu kasih itu bukan power bank promo. 他对这个收银台的人员说，你给我的这个电池不是促销活动的电池。 Oleh karena itu saya kasih kekurangannya 120.000, saya kasih ke kasirnya. 所以我把这个差价补给你。 Saudara, pemuda ini mungkin nggak sadar 弟兄姐妹，这个年轻人可能不知不觉， kalau ternyata dia sedang memakai baju retretnya pada saat itu. 那个时候他穿了他参加进修会的衣服。 Dia sedang memakai baju retret yang di belakangnya tulisannya adalah Walk in the Light. 他这个衣服上的后面有写着“走在光明中”。 Dan ketika dia melakukan hal-hal yang jujur dan berintegritas seperti itu, 当他做了这个正直的事情的时候， ternyata ada perempuan di belakangnya yang memperhatikan pemuda ini. 事实上，在他的后面有一位妇女注意到他的行动。 Dan perempuan ini ternyata adalah perempuan yang sudah lama tidak ke gereja. 这位妇女原来已经很久了没有到教会。 Perempuan ini sudah lama jauh dari Tuhan. 这位妇女已经很久了远离上帝。 Tapi ketika dia melihat ada seorang pemuda yang jujur, yang berintegritas, dia mulai cari gereja. 当这位妇女看到有一位年轻人很诚实、很正直的时候，她开始感动。 Perempuan ini mulai mengeluarkan handphonenya dan men-searching gereja mana yang retret, baju kaos retretnya itu tulisannya Walk in the Light. 这位妇女她开始拿出她的手机，她寻找哪一间教会做这个进修会，走在光明的这个衣服。 Dan setelah dia tahu gereja mana, akhirnya dia pergi ke gereja. 当她知道这间教会之后，她就来到这个教会。
Saudara, pemuda ini dengan jujur, dengan berintegritas membawa orang yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. 这位年轻人，他就是把一个已经远离上帝的人，在他拉回来给上帝面前。 Pemuda ini sedang mewujudkan keselamatan di dalam hidupnya. 这位年轻人正在他的生命中正在活出他的救恩。 Dan itulah yang Tuhan mau kita lakukan juga dalam kehidupan kita. 这个就是在我们的生命里面，我们也是想要做的。 Kita wujudkan keselamatan itu dalam kehidupan kita. 我们在我们的生命里面把救恩活出来。 Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, dalam keluarga kita, dalam hal apapun. 在我们的工作，在我们的事业，在我们的家庭，无论在什么样的层面上， Mari kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau. 我们做就是上帝想要我们做的。 Maka percayalah, 我们要相信， orang-orang di sekitar kita yang mungkin jauh dari Tuhan, 在我们周围的人可能已经远离上帝了， orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak percaya kepada Tuhan, 在我们周围可能不相信上帝的人， mereka bisa dibawa kepada Tuhan 可以带他们回到上帝面前， melalui keselamatan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. 就是透过我们做出的救恩。 Ini arti yang pertama dari mengerjakan keselamatan. 这个第一个含义就是做出我们的救恩。 Yang kedua, 第二点， mengerjakan keselamatan itu artinya adalah keselamatan harus dikerjakan di dalam komunitas gereja. 做出救恩就是要在教会的群体中做出来。 Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, 弟兄姐妹，在腓立比书第2章第12节， Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi untuk mereka mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. 保罗劝勉腓立比的信徒要以当恐惧战兢的，要做出他们的救恩。 Jemaat di Filipi adalah bukan jemaat yang baik-baik saja. 在腓立比的信徒不是一个很好的信徒， Dalam jemaat Filipi ada gesekan relasi. 在腓立比的信徒在他们当中有起了争执， Dalam jemaat Filipi ada yang hidup untuk kepentingan diri sendiri. 在腓立比的信徒当中有的就是为了自己而活， Ada kesombongan, ada kurang kerendahan hati, bahkan terjadi pertengkaran di dalam jemaat Filipi. 在那边有这个骄傲，有缺少谦卑，然后起了纷争。 Oleh karena itu ketika Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu, 当保罗说你要做出你的救恩的时候， ini adalah panggilan untuk jemaat di Filipi mempersatukan diri mereka satu dengan yang lain. 就是要呼召在教会当中的合一。 Keselamatan yang sejati selalu terlihat dalam relasi yang dipulihkan. 真正的救恩常在被恢复的关系中看得出来。 Dengan demikian maka Paulus ingin agar jemaat Filipi bersatu dan tidak ada pertengkaran. 所以保罗想要腓立比的信徒在信徒当中，他们可以合一，没有纷争。 Paulus ingin jemaat di Filipi bersatu, membangun satu dengan yang lain dan juga saling melayani satu dengan yang lain. 保罗想要他们彼此建立，彼此服侍。 Saudara, nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi ini juga adalah nasihat yang diberikan kepada kita. 保罗所劝勉腓立比的信徒，也是要劝勉我们， Kita harus menjaga kesatuan gereja kita. 我们必须要保守我们教会中的合一， Kita harus menjaga harmoni di dalam satu gereja kita. 我们必须要保守我们教会中的和谐。 Jangan ada kepentingan diri sendiri di hadapan kita. 在我们面前不可以有个人的利益。 Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kita berelasi satu dengan yang lain sebagai jemaat Tuhan, 所以弟兄姐妹，当我们成为上帝的子民，我们彼此沟通的时候， maka hentikan tindakan-tindakan yang bisa mengaburkan atau mengacaukan relasi antara jemaat. 我们要停止在信徒当中可以起纷争的这个行为。 Misalnya, 比如说， ada jemaat yang saling gosip-menggosip. 有一些的信徒、一些的会友们，他们彼此说闲言闲语。 Ada jemaat yang saling kubu-kubuan. 有一些的信徒们，他们起了分党派。 Ada jemaat yang menyerang pribadi jemaat yang lain. 有的是就有人身的攻击， Ini mengakibatkan gereja tidak bisa bersatu. 这个导致教会不能合一， Bahkan ini bisa mengakibatkan gereja ini bisa tidak akur atau berselisih satu dengan yang lain. 可以导致我们的教会不和睦。 Saudara, coba kita bayangkan di dalam sebuah grup WhatsApp para pelayan gereja. 弟兄姐妹，我们想象一下，在教会中的这个 WhatsApp 群组中， Ada sebuah grup WhatsApp yang isinya adalah para pelayan pemusik gereja. 这个 WhatsApp 的群组中都是这个音乐组的成员们。 Ketika selesai ibadah,
当聚会完毕之后， ada yang chat di dalam grup itu. 在这个群体当中有人写着， Dia mengatakan, 他说 sepertinya tadi pemain pianis itu kurang persiapan ya. 他写着刚刚的这个事情好像没有准备好， Kemudian ada yang menambah chat tambahan lagi. 然后有人再加一句话， Dia mengatakan, iya benar, sepertinya memang dia kurang persiapan. 是真的，他好像看起来没有准备好， Ada yang tambah chat lagi. 然后又有人再加一句话， Iya sepertinya dia itu dari dulu memang seperti itu. 他写着说他从前就是这样， Ada yang tambah chat lagi. 然后有人再加了， Mungkin lebih baik dia nggak usah pelayanan. 更好他不用去服侍了， Ada yang ngomporin lagi. 有人再 Ya 点燃， Iya lebih baik dia nggak usah pelayanan. 是啊，他是不需要再服侍了。 Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu Saudara? 然后后来会发生什么事情？ Pianis yang melihat chat itu, 这个弹钢琴的看了这一段的聊天室， dia nggak mau ke gereja lagi. 他不想到教会了， Karena dia sadar 因为他知道 bahwa chat tersebut bukanlah evaluasi pelayanan, 这个他们所谈论的不是关于服侍的检讨， tapi sudah menyerang pribadi seseorang. 但是已经有人身攻击了。 Oleh karena itu pemusik itu nggak mau ke gereja lagi. 所以这个弹钢琴的他不想去教会了， Dan para pelayan yang membela pemusik itu 然后有很多的这个辩护他的其他的朋友， maupun para pelayan yang tidak membela pemusik itu 或是其他的服侍人员没有辩护这个弹钢琴的人， terjadi kubu-kubuan. 他们就起了这个分党， Akhirnya nggak suka satu dengan yang lain, nggak suka satu dengan yang lain. 然后彼此都很讨厌。 Dan akhirnya mereka nggak saling berelasi lagi. 然后他们也没有什么起了这个沟通， Mereka nggak melayani bersama lagi. 他们不再一起来服侍， Dan mereka nggak datang ke gereja lagi. 然后后来他们也没有来教会了。 Saudara Paulus tidak mau jemaat di Filipi seperti demikian. 保罗不想菲律宾的信徒有这样的情况， Oleh karena itu Paulus menekankan kepada mereka untuk mengerjakan keselamatan itu di dalam komunitas gereja. 所以保罗要强调，要在教会的群体当中活出他们的救恩。 Demikian juga Tuhan tidak mau ini terjadi di dalam gereja kita. 上帝也不想这个发生在我们的教会， Oleh karena itu Tuhan menekankan melalui Paulus untuk kita bisa mengerjakan keselamatan dalam komunitas gereja kita. 所以接着保罗，上帝要我们在我们教会的群体当中活出我们的救恩。 Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. 我们要彼此相爱， Kita saling merangkul satu dengan yang lain. 要彼此拥抱， Tidak ada gosip-gosipan. 没有说闲言闲语， Tidak ada kubu-kubuan. 没有起没有起这个党派， Dan percayalah jikalau itu terjadi, 所以我们要相信， kita bersama-sama bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. 我们可以一起来服侍上帝的工作。 Dan bahkan akan ada pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi yang akan dipercayakan kepada kita. 那这样有更大的上帝的工作会信任给我们做。 Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， mengerjakan keselamatan di dalam komunitas 在群体当中做出我们的救恩， itu bukan hanya menjaga kesatuan gereja saja, 不只是能保守我们教会的合一， tapi juga harus saling melayani satu dengan yang lain. 但是我们可以彼此的服侍。 Dan pelayanan itu bukanlah pelayanan yang hal-hal besar saja, 服侍不只是一个很大的事情而已， tapi hal-hal yang kecil yang orang bilang mungkin ini pelayanan yang kecil, ini juga adalah pelayanan kepada Tuhan. 但是小小的服侍也是对上帝的服侍。 Bagi Tuhan jelas tidak ada pelayanan besar, tidak ada pelayanan kecil. 对上帝来说，没有大的服侍，没有小的服侍。 Bagi Tuhan semua pelayanan yang dilakukan untuk Tuhan 对上帝来说，全部的服侍就是为了上帝， adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. 也就是要荣耀上帝的服侍。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹， jikalau pelayanan kita di gereja 如果我们在教会的服侍， mungkin mengatur kursi, 可能会整理这个椅子， aser, 或是成为这个招待员， pianis, 或是弹钢琴， pelayanan-pelayanan yang lain, 还有其他的服侍。 menyiapkan snack di depan ketika sudah selesai ibadah, 这个聚会完毕后，在外面准备这个小点心， menyiapkan tenda dengan baik di depan, 起了这个帐幕， menyiapkan makanan dan minuman di sana. 在那里准备了这个吃的喝的。 Mungkin orang menganggap itu pelayanan kecil, 可能很多人认为那个是小小的服侍， tapi bagi Tuhan tidak ada pelayanan kecil, tidak ada pelayanan besar. 但是对上帝来说，没有大的服侍，也没有小的服侍。 Semua pelayanan di hadapan Tuhan adalah pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. 一切在上帝面前就是荣耀上帝的服侍。 Oleh karena itu mari kita melayani. 所以我们要服侍
satu dengan yang lain di dalam gereja ini. 在我们的教会当中要彼此的服侍。 Dan dengan demikian kita mewujudkan keselamatan kita di dalam komunitas gereja kita. 因此，我们在我们的教会当中，我们活出我们的救恩。 Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, 最后一点， mengerjakan keselamatan artinya adalah keselamatan harus dikerjakan dengan sikap takut dan gentar. 做出我们的救恩，就是要以恐惧战惊的态度来做。 Saudara, dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, 弟兄姐妹，在腓立比书第2章12节， Paulus menyampaikan bahwa jemaat Filipi itu harus mengerjakan keselamatan mereka dengan takut dan gentar. 保罗说要当恐惧战惊的做出我们的救恩的工作。 Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud Paulus dengan takut dan gentar di sini? 问题是保罗的意思有关于这个恐惧战惊的有什么含义？ Saudara, Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa engkau harus takut hukuman. 保罗说的不是说你要害怕惩罚， Tapi yang dimaksud oleh Paulus takut dan gentar di sini adalah 但是保罗所说的就是恐惧战惊的意思。 suatu sikap yang hormat, yang gentar dan kesadaran bahwa kita di hadapan Allah yang kudus. 就是一个敬畏的心态、正确的心态，我们活在圣洁上帝的面前。 Oleh karena itu hidup kita nggak boleh hidup yang sembarangan atau asal-asalan. 所以我们的生活、我们的生命不可以随随便便。 Kita harus memiliki keseriusan rohani dalam kehidupan kita. 在我们的生命当中，我们的属灵必须很严肃。 Kita menyadari bahwa setiap tindakan, perkataan, sikap kita itu di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahuinya. 因为我们所有的行为、所有的思想、所有的意念，都在上帝的面前。 Saudara, melalui bagian ini Tuhan ingin kita menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. 所以借着这个部分，我们必须在上帝面前活出圣洁。 Kita harus memiliki kesadaran bahwa Tuhan melihat apa yang kita lakukan. 我们要知道，我们一切所做的，上帝都看得见。 Termasuk di dalam hal-hal yang tersembunyi, Tuhan juga tahu apa yang kita lakukan. 包含被隐秘的事情，我们所做的，上帝也知道。 Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ketika kita berada di tempat yang tersembunyi, 当我们在很隐秘的地方， yang orang lain nggak tahu sama sekali, 是别人从来不知道的。 ketika kita berada di tempat tersembunyi, 当我们在这个很隐秘、很隐藏的地方， kita mengeluarkan HP kita, 我们拿出我们的手机， kita memakai HP kita, 我们用了我们的手机， maka kita harus menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. 我们必须为了上帝的荣耀用这个手机。 Inilah mewujudkan keselamatan dengan takut dan gentar. 这个是以恐惧战惊的来做出我们的救恩。 Artinya di dalam hal-hal apapun dalam hidup kita, termasuk di tempat-tempat tersembunyi, kita harus menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. 意思说，无论在什么样的情况，在最隐秘、隐藏的地方，我们要保守我们的圣洁。 Ada banyak orang yang tidak menjaga kekudusannya di tempat-tempat tersembunyi. 有很多人在隐秘的地方没有保守他的圣洁。 Kasus pornografi itu banyak sekali di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara. 在这个世界上有许多的事情的这个事情。 Ada orang yang terlihat bagus, sopan sekali di luar. 有人在外面看起来很好， Ada orang yang terlihat rohani sekali di luar. 在外面看起来很属灵， Tapi ketika berada di dalam tempat tersembunyi, 但是如果他在一个很隐秘的地方的时候， mulai menggunakan laptopnya, mulai menggunakan handphonenya untuk hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. 他开始用他的设备在上帝面前用了一个在不正当的情况下使用。 Saudara, takut dan gentar yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah ketika kita berada di tempat-tempat tersembunyi di mana orang tidak tahu, kita harus tetap menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. 保罗的意思，恐惧战惊活出我们的救恩的时候，就是在隐秘的地方，我们也是要保守我们的圣洁。 Saudara, coba kita bayangkan kita berada di sebuah ruangan sendirian. 弟兄姐妹，我们想象一下，我们在一个房间里面单独一个人， Ruangan ini adalah ruangan yang gelap. 这个房间里面很黑暗， Di dalam ruangan itu hanya ada kita sendiri. 这个房间里面只有我们一个人， Tidak ada orang lain. 没有其他的人， Kita merasa bebas melakukan apa saja. 我们要做什么都可以。 Tapi tiba-tiba 但是突然间， kita diberitahu 我们被通知了， bahwa ternyata ada kamera tersembunyi yang melihat kita. 其实有一个很隐藏的摄影机正在看着我们。 Saya yakin Bapak Ibu Saudara ketika kita mengetahui hal itu, 我相信当我们知道这件事情的时候， maka seketika sikap kita akan berubah. 我们一瞬间我们的态度、我们的心态会改变。
Saudara, seringkali masalah kita bukan karena kita tidak tahu yang benar, 其实常常我们知道的，我们的问题不是我们知道是真的，我们知道是正直的， tetapi karena kita merasa tidak ada yang melihat kita. 但是我们感觉到没有人看见。 Padahal tidak ada satupun tempat di dalam hidup ini yang lepas dari pandangan Tuhan kepada kita. 事实上，在我们的生命当中，没有任何一件事可以离开上帝的视线。 Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu Saudara bahwa kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. 所以很重要的，我们在上帝面前要保守我们的圣洁。 Dalam urusan keuangan misalnya, 比如说在这个金钱方面， mungkin gak ada orang yang tahu, 可能没有人知道， tapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan dengan keuangan kita. 但是上帝知道我们在金钱上面用到什么， Kemudian dalam pikiran kita, dalam hati kita, 在我们的心思意念， ketika kita menyimpan iri hati, kemarahan, 当我们的心有这个仇恨、有 atau bahkan 妒忌的心， atau bahkan pikiran-pikiran yang tidak benar, 或是没有正直的这个想法， mungkin orang lain tidak tahu mengenai hal itu. 可能很多人可能别人不知道这件事情， Tapi Tuhan tahu pikiran kita, tahu hati kita. 但是上帝知道我们的心思，知道我们的心理。 Oleh karena itu mewujudkan keselamatan itu bukan hanya di luar saja, tapi juga di dalam, Bapak Ibu Saudara. 所以实现这个救恩，不只是在外在，也在里面。 Hati kita, pikiran kita 我们的心思，我们的意念， harus sungguh-sungguh mewujudkan keselamatan di dalam Tuhan. 必是在上帝里面实现我们的救恩。 Saudara, dunia ini sering mengajarkan bahwa selama sesuatu tidak ketahuan, 这个世界教导我们，在一切还没有人知道的时候， maka semuanya aman. 那一切都是很安全。 Selama kejahatan itu nggak terlihat, 当这个犯罪行为还没有被揭露出来， maka nggak ada masalah. 没有问题。 Tapi ternyata belum tentu seperti itu, Bapak Ibu Saudara. 但事实上不一定是这样。 Ada sebuah kisah yang menarik, 有一个很有趣的事情， kisah seorang yang bernama Juan Orlando Hernandez. 一个人名字叫 Juan Hernando Saudara, Hernandez。 Juan Orlando Hernandez adalah mantan pemimpin negara Honduras. Juan Orlando Hernandez 是一个洪都拉斯的领导人。 Ia pernah menjabat sebagai presiden di negara tersebut dan dia punya kekuasaan yang begitu besar. 他曾经在这个国家当总统，他也是拥有很大的权势。 Di hadapan banyak orang, dia terlihat berhasil, dia terlihat baik, dia terlihat sopan. 在许多人面前，他看起来是一个很有成功的人士，一个有成就的人。 Namun ternyata secara sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu Saudara, 但是原来偷偷的， dia melakukan tindakan kejahatan kriminal yang begitu mengerikan. 他在暗中做了一个不可人睹的非法行动。 Saudara, pada tanggal 26 Juni tahun 2024, 弟兄姐妹，在2024年6月26号的时候， di pengadilan di New York, 在纽约的法庭上 Hernandez diberikan vonis 45 tahun penjara. ，Hernandez 被判了45年的监牢。 Saudara, ini adalah vonis yang berat. 这个是一个很严肃、很沉重的判。 Kalau narapidana dihukum 45 tahun penjara, itu berarti ini bukan main-main kasusnya. 如果罪人被判45年的监牢，他的这个案件是不可饶恕的案件。 Dan memang Hernandez melakukan tindakan kriminal yang berat, Bapak Ibu Saudara. 原来这个 Hernandez 他做了一个很惨不忍睹的非法行动。 Hernandez terbukti berhasil menyelundupkan 400 ton narkoba ke Amerika. Hernandez 他被证实走私了400吨的毒品到美国去。 Saudara, 400 ton narkoba itu kira-kira kalau kita hitung bisa membunuh berapa orang? 这个400吨的毒品，如果我们计算起来，可以谋杀，可以使人丧命几个人。 Saudara, 400 ton narkoba itu bisa membunuh 800 juta orang. 400吨的毒品可以害了8亿的人口。 Oleh karena itu Hernandez diberikan hukuman yang sangat berat. 所以他被判了一个很重的这个刑罚。 Dan oleh karena itu tanggal 26 Juni tahun 2024, 所以在6月26号， kita mengetahui bahwa hari itu adalah Hari Internasional Anti Narkoba. 我们知道这个日子就是国际反毒日。
Karena di hari itulah ada vonis yang berat kepada Hernandez. 是因为在那个时候有这个重判给 Hernandez。 Saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak ada satupun bagian dari hidup kita yang benar-benar tersembunyi. 这件事情告诉我们，在我们的生命当中各方面没有真正被隐藏的事情。 Seringkali orang berkata, saya melakukan dosa ini yang penting gak ada yang tahu, gak apa-apalah. 有很多人常说，我做了这个罪，没有人知道，没有关系的。 Tapi Allah tahu, Bapak Ibu Saudara. 但是上帝知道， Dan ketika Allah tahu apa yang kita lakukan, 当上帝知道我们所做的 dosa-dosa yang tersembunyi tersebut, 这个被隐藏的罪恶， maka itu akan mengakibatkan kita kehilangan damai sejahtera daripada Tuhan. 这个罪恶会让我们失去从上帝而来的平安。 Bukan hanya itu, 不只是那个， dampak dalam kehidupan kita ke depan, 在我们未来的日子的影响， kita juga pasti akan mengalami akibatnya. 我们必定会经历它的后果。 Oleh karena itu, stop melakukan dosa di tempat-tempat yang tersembunyi, Bapak Ibu Saudara. 所以在隐藏的地方犯罪必须要停止。 Ketika kita stop melakukan hal itu, 当我们停止做那些事情， kita sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. 我们就是以敬畏、以惧怕、以战惊的心事来做我们的救恩。 Saudara, ini 3 hal yang saya bagikan kepada kita pada hari ini. 这个就是今天分享3件重要的事。 Arti mengerjakan keselamatan ada 3. 做出恩典的含义有3点。 Yang pertama, keselamatan itu harus diwujudkan, bukan dicari. 第一点，救恩必须要实现出来，不是去寻找的。 Yang kedua, keselamatan harus dikerjakan di dalam komunitas gereja kita. 第二点，这个救恩必须在我们教会的群体当中实现出来。 Dan yang ketiga, keselamatan harus dikerjakan dengan sikap takut dan gentar. 第三点，救恩必须要以敬畏、以战敬的心态来行动。 Saudara, mari kita lakukan ketiga poin ini dalam kehidupan kita. 弟兄姐妹，我们把这3点重要的事情来实行在我们的生命当中。 Ketika kita melakukannya, 当我们做的时候， maka kita membuktikan bahwa kita adalah Kristen yang sejati. 我们就是证明出来，我们就是真正的基督徒。 Kita bukan Kristen KTP, kita bukan Kristen kapal selam. 我们不是这个身份证的基督徒，我们不是潜艇的基督徒， Kita Kristen yang sejati karena kita mengerjakan keselamatan di dalam kehidupan kita. 我们是真正的基督徒，因为我们在我们的生命里面做出我们的救恩。 Kiranya firman ini menjadi berkat bagi setiap kita. 但愿上帝的话语成为我们每个人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menegur kami, yang mengingatkan kami bagaimana kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami mungkin mengaku sebagai orang Kristen, kami mengaku sebagai orang yang sudah diselamatkan, tapi nyatanya hidup kami sama seperti dunia ini. Hidup kami bukannya yang berbeda dari dunia ini, tapi malah hidup kami sama dengan dunia ini. Dan kami sadar Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau kami memiliki hidup yang seperti demikian. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, firman-Mu menegur setiap kami, untuk kami dapat mengerjakan keselamatan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam relasi kami, dalam komunitas kami di gereja, termasuk dalam kehidupan-kehidupan kami secara pribadi. Tuhan, kami sadar tidak mudah untuk melakukan ini, tapi kami percaya ada Roh Kudus Tuhan yang menolong, yang membantu, yang menopang kami untuk kami bisa mengerjakan keselamatan ini dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara dan hamba percaya Roh Kudus Tuhan akan memateraikan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya pendengar, tapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. 愿上帝祝福。